Sekarang ni, macam-macam insiden boleh berlaku bila kita bawa kereta. Bukan setakat insiden trafik dekat depan kita, belakang kita, tapi dalam kereta kita sendiri pun boleh jadi. Benda dah jadi, bukti pula tak ada, menyesal tak sudah. Sebab itulah orang kata, prepare for the worst. Sebagai contoh, kereta BMW dekat belakang ni kan, kereta mewah lah. Tapi dashcam pun tak pakai. Tak ada guna. Bagi saya lah, sekarang ni, semua kereta dah wajib pakailah dashcam ni. Dia bukan lagi satu pilihan, tapi satu kewajipan. Contoh, dashcam yang saya pegang ni, jenama Viofo dengan model siri A139, 3 channel. Biasa orang beli dashcam, beli untuk kamera depan ataupun tambah kamera belakang kan. Tapi yang ini, dia ada datang sekali dengan 3 kamera. Kamera bahagian dalam. Nak ceritalah kelebihan dashcam ni. Resolusi kamera bahagian depan dia 2K. Dan untuk kamera bahagian dalam, kamera belakang dia Full HD 1080p 1080p. Sensor dipakai, sensor daripada Sony. Okey, dan dia punya sistem sokongan adalah GPS, kemudian Wi-Fi untuk kita sambungkan dengan aplikasi di telefon kita. Kita boleh tengok secara live, kemudian adanya voice notification dan juga ciri parking mode. Ini special. Okey, dan di GPS dia dipanggil sebagai GPS logger, yang mana dia boleh jejak kita punya lokasi dan juga kelajuan kereta yang kita pandu masa tu. Lokasi dia punya koordinat lah, dan segala info tu dia akan letak dalam video yang direkod. Okey, jadi siapa yang patut beli ni dashcam ni? Pemilik kereta lah. Lagi-lagi owner kereta yang buat Grab ataupun taksi wajib pakai dashcam ni. Special video kali ni saya nak bagi giveaway. Ni dashcam ni lah. Tapi bukan yang ni, sebab yang ni saya nak pasang nanti. Ada satu lagi yang baru, tak buka lagi. Ni baru lagi ni. Jadi kenapa saya nak bagi giveaway kan? Kalau boleh lah, apa yang saya dapat untuk review, saya nak bagi rasa juga pada penonton bertuah. Sebab tu kena subscribe, kena tekan button notification, baru boleh dapat cepat update video terbaru saya. Jadi macam mana nak masuk giveaway, kita cerita kejap lagi lah. Sekarang ni saya nak pasang dulu dashcam ni. Benda yang pertama saya akan buat adalah, lepas kita pasang dah micro SD ni, saya nak lekatkan dashcam ni. Ada dua dashcam yang utama, dashcam rekod bahagian depan dan juga kamera ni yang bahagian dalaman. Okey. Tapi sebelum tu dia ada bagi sekali dengan static sticker ni. Static sticker ni saya dah kerak lah sebab rugi kalau guna semua. Static sticker ni kita akan lekat antara pelekat dashcam ni dengan cermin tu. Dia ada static sticker, okey. Jadi benda ni fungsi dia, kita boleh cabut lah kalau macam posisi yang kita letak tu tak kena. Jadi sekarang ni yang pertama saya nak tampal dulu static sticker ni. Okey, benda yang saya pasang ni adalah setiap kereta dia lain-lain lah posisi dia. Pastikan yang pertama sekali kita kena cari posisi yang paling sesuai dengan kereta kita. Contohnya macam BMW ni kan dia lain. Jadi saya rasa ini posisi yang paling sesuai untuk kereta BMW. Saya cuba tampal dulu kat sini. Ya, tampal dulu bagi cantik lah. Buang dia punya angin semua. Slow-slow lah. Main-main je, slow-slow. Tak apa, jangan risau, benda ni boleh dicabut dan dipasang balik. Okey, dah rasa sesuai tu, cabut, peel off dia punya ni, cover stiker 3M ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita tekan lah. Saya rasa ni lah paling sesuai kot, InsyaAllah lah. Saya pasang sebelah penumpang depan, sebab posisi yang kamera bahagian dalam saya akan letak kat sini nanti. Okey, tekan bagi pressure sikit dalam beberapa saat. Okey, mungkin dah cukup lah kot. Okey, ini the best position lah untuk saya pada kereta BMW ni lah. Okey, kemudian benda yang sama lah. Untuk kamera belakang pun saya akan tampal stiker statik ni. Senang kita nak alihkan nanti kemudian hari kalau tak kena. Okey, ini kamera belakang. Jadi saya pilih lokasi di bahagian sebelah penumpang belakang yang belah kiri lah, kalau ikut daripada pandangan atas. Sebabnya senang nak saya akan masukkan wayar sebelah sini. Jadi senang, dan dia punya lubang pun belah sini. Jadi senang kita nak masukkan lah. Okey, tampal macam biasalah. Cari posisi yang terbaik yang anda boleh dapat. Okey, bila kita dah siap pasang dan posisikan kamera kita yang terbaik lah kita rasakan. Macam saya letakkan dashcam sebelah sana, dan dia punya lubang soket dia kat sini. Step yang kedua, kita nak pasang dia punya wayar untuk dapatkan power. Ni adalah car charger adapter. Okey, jadi saya akan connectkan ni, kepala dia ni dekat sini, lubang sini, dan saya akan masukkan wayar tu
selitkan di bahagian bawah ni semua. Bawah dashboard ni adalah lubang-lubang rahsia dia. Dan sampai dekat sini, benda ni, getah ni boleh dicabut. Nanti saya tunjukkan macam ni. Masukkan kat sini sehinggalah dekat A-pillar ni saya akan sorokkan wayar tu semua. Dan sampai dekat roof lining ni, saya akan pakai cokeh ni kan, pencungkil ni, untuk sorokkan wayar tu semua sampailah jumpa kepada sambungan di dashcam ni. Okey. Jadi mungkin ada yang tanyalah, kenapa saya letak dashcam sebelah sana? Kenapa tak letak kat sini? Okey, satunya adalah itu adalah posisi yang terbaik untuk kereta BMW ni, model F30 3 Series ni, bagi saya lah. Sebabnya dia punya cermin agak, orang kata angle dia agak terlalu condong lah. Jadi kalau letak kat sini dashcam tu, dia nampak agak mengganggu sikit, orang kata visibility. Itu sajalah. Jadi nak pasang dashcam, posisi dia tengok pada kereta anda macam mana. Jangan ikut macam saya ni. Ini sebagai contoh dan orang kata guideline sahaja, terutamanya pada model F30 BMW 3 Series. Okey, kalau cara saya akan, bila dah kita masuk separuh kat bahagian bawah, yang ni kita biar dulu, sebab saya akan ketatkan ataupun masukkan dulu wayar ni biar connect betul-betul. Bila dah settle yang ni, baru saya terik lah. Yang lebihan tu saya akan letak dalam bahagian ni, A-pillar ni, termasuklah yang ni, baru saya tutup. Macam tu saya. Jadi saya dah tutup bahagian sini, saya dah lekatkan balik getah ni. Jadi antara sambungan-sambungan tu, yang lebihan dia akan saya sorokkan dalam A-pillar ni. Jadi lipat je lah macam tu je. Ini cara saya lah, cara senang orang kata. Masukkan balik. Wayar kedua kita nak sambungkan antara kamera bahagian dalam dan juga dashcam. Ini adalah wayar dia. Okay, dia punya bentuk kepala kabel dia lain sikit. Dan wayar ni 1 meter. Jadi kita cocokkan wayar ni dekat lubang dia ni, dia dah ada sediakan. Jadi klik je, bagi klik. Klik dah. Dan satu lagi, cocok dekat lubang yang telah disediakan. Dia ada tulis sama ada interior ataupun rear. Jadi jangan salah pilih. Pilihlah interior, okey. Klik kat sini. Alright. Lepas pada tu, kita boleh sorokkanlah wayar ni macam mana kita nak, dekat bahagian dalam ni. Wayar yang ketiga, yang terakhir untuk kamera belakang. Jadi ini wayar yang telah disediakan. Dia punya panjang dia 6 meter. Jadi panjang lah. Kalau kereta-kereta MPV ke, sesuai dah ni 6 meter ni. Tapi kalau kereta-kereta pendek, kena pandai sorok lah berlebihan wayar tu nanti. Okey. Jadi kita buka dulu benda ni. Ni wayar ni, dan saya akan pasangkan dia, wayar ni, daripada dashcam sebelah sini masuk bawah sini dan terus masuk ke bahagian atas roof lining ni. Jadi saya akan buka getah ni dulu. Buka yang tu je. Mudah je. Okey, sama juga untuk getah belakang, saya akan buka dan selitkan dia. Okey, saya tunjuk yang ni dulu. Kabel ni sama juga macam yang tadi, kita cocok dekat rear. Ni untuk kamera belakang. Pastikan tepat lah. Okey, bagi klik. Kemudian boleh start sorokkan dia. Masukkan betul-betul lah supaya dia tak terburai keluar balik. Dekat sini boleh selit. Okey, saya nak kongsi satu lagi tips yang bernas lah orang kata. Macam mana kita nak sorokkan wayar lebihan ni untuk wayar belakang ni. Sama juga. Bila kita dah, macam saya akan tegangkan dulu antara yang depan dengan yang belakang. Saya akan bagi connect dua-dua, dan lebihan tu saya akan tarik antara yang ni dengan yang bahagian depan. Saya akan simpan dekat B-pillar ni. Macam kaedah dia sama macam yang tadi lah kita buat tadi tu. Saya akan simpan di bahagian tengah tu. Untuk kita connect dan tengok secara live, sebab dia tak ada skrin paparan tu kan. Jadi kita boleh tengok secara live, ataupun kita nak download video ke melalui aplikasi dia dekat Play Store ataupun dekat iOS, memang ada lah. Nama dia Veo 4. Cari saja Veo 4. Bila dah download, tekan saja. Mula-mula paparan dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian kita tekan connect your camera. Dia searching. Dalam masa sama, anda boleh tekan button Wi-Fi ni. Lambang Wi-Fi ni, tekan biar dia berbunyi. Connect. Wi-Fi enable. Wi-Fi enable. Kemudian continue lah. Kita continue. Dia akan cari, okey, kejap dia suruh kita connect dengan Wi-Fi lah. Saya kena on dulu Wi-Fi. Kemudian dia akan carilah. Okey, ini dia Veo 4. Connect. Wi-Fi connected. Okey, done. Okey, kita back balik. Okey. Tapi sepatutnya, sebab saya dah connect sebelum ni,
Kalau yang sepatutnya dia akan minta kita masukkan password. Password dia 1 hingga 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ingat tu. Baik, ni adalah paparan dia bila kita dah masuk live view dia. Jadi kita boleh select lah, kita nak tukar mode mana. Ini adalah kamera bahagian dalam dan ini adalah kamera bahagian belakang. Dan dia ada satu lagi, ketiga-tiga paparan. Okey, kita tengok ni contoh dia. Ni contohlah dalam wide view. Baik. Dan saya nak ingatkan satu lagi. Mula-mula saya dah connect tadi live view. Visual untuk kamera bahagian dalam dan juga kamera bahagian belakang dia terbalik. Tapi jangan risau. Sebabnya dia boleh disetting untuk kita rotatekan dia 180 darjah. Cara dia kita pergi je lah. Tapi kita kena stopkan dulu. Dan kita pergi kat setting. Pergi kat setting, macam-macam setting kita boleh setting lah. Sama ada kita nak setting resolusi dia ke apa-apa ke, tarikh dia ke. Dekat sini saya setting tadi interior dan juga rear image rotate saya enablekan. Sebab asal dia terbalik, jadi saya enablekan dia supaya dalam keadaan yang betul. Okey, jadi inilah dia antara setting dia. Banyak contoh tadi saya tak rotate lagi. Macam mana? Dia akan jadi macam keadaan macam ni lah. Saya disablekan rear image rotate dan anda boleh tengok dia punya rear ni bahagian belakang ni direkod secara terbalik. Tak apa, anda pergi je kat setting tu dan boleh enablekan dia. Okey, enablekan balik. Jadi settle masalah. Benda tu dalam keadaan yang normal lah. Nak on parking mode, kena beli aksesori tambahan dia, Viofo ACC hardware kit cable. Barulah parking mode tu boleh berfungsi. Dalam kotak tu dia ada bagi sekali ni CPL ni, Circular Polarizing Lens Filter. Jadi kita boleh pasang lens ni dekat dashcam kita untuk elakkan pantulan bayang-bayang ke ataupun nak elak silau yang terhasil. Okey, benda ni boleh elak benda tu, tujuan dia. Harga dijual syarikat Viofo bagi tahu saya $269. Dan kalau kita cek dalam Shopee dalam range RM1,300 Malaysia. Dan kalau ikutkan kalau masuk secara meluas dekat pasaran Malaysia nanti mungkin harga dia boleh kurang lagi lah. Tapi harga tu kita boleh tengok lah. Model siri A139 ni antara dashcam yang berkualiti tinggi dan dia boleh bersaing dengan jenama-jenama dashcam yang biasa dijual dekat pasaran Malaysia ni. Dan dengan harga tu saya nak buat giveaway tau. Giveaway. Jadi cara macam mana nak masuk giveaway senang je. Anda cuma perlu komen dekat video YouTube saya. Komen je lah apa-apa, tak kisah. Saya nak Viofo ke apa benda ke. Dan kalau boleh ajak sekali ahli keluarga ke ataupun member-member yang boleh kau team, komen sekali dalam video YouTube saya. Mana tahu potensi untuk menang tu lagi tinggi. Okey. Dan satu lagi, deadline dia bila? Bila saya dah upload, seminggu selepas saya upload saya akan umumkan pemenang dia. Okey, seminggu selepas tu saya akan umum secara random lah. Saya akan cari dalam sistem siapa pemenang dia. Dan satu lagi saya nak minta, kalau boleh siapa yang tengok video saya ni, bantu saya follow di Instagram saya, Taqib Muhaimin. Bantu saya untuk dapatkan 10k followers. Sebab saya nak enablekan fungsi swipe up tu. Jadi mana tahu saya umumkan pemenang dalam IG nanti ke apa-apa update, korang boleh dapatkan info tu daripada IG saya saja. Okey. Jadi pakat komen semua. Ni baru betul. Kereta mahal pakai dashcam. Senang. Apa-apa jadi ada bukti dia. Kan? Jadi itu je lah. Beres bah. Terima kasih ya tengok sampai habis. Beres.